Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kita Okey. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk tumbuhan lagi, cara pembiakan tumbuhan. Cikgu sentuh balik topik yang cikgu dah ajar minggu lepas dan juga cikgu masukkan topik yang baru ya, sebab minggu lepas cikgu tak dapat nak Google Meet dengan kamu, cikgu tak dapat kebenaran daripada guru besar lagi ya. Minggu ni cikgu dah dapat kebenaran daripada guru besar untuk datang ke sekolah. Rumah cikgu memang line internet memang sangat-sangat slow. Wifi streaming pun tak boleh masuk dekat kawasan rumah cikgu tu. Jadi cikgu kena datang ke sekolah untuk buat Google Meet dengan kamu. Kalau guru besar bagi kebenaran, cikgu bolehlah datang ke sekolah untuk buat sesi Google Meet. Tapi kalau guru besar tak bagi kebenaran, jadi cikgu hanya boleh buat video saja, okey? Harap kamu semua boleh faham. Okey, dalam topik cara pembiakan tumbuhan ni, kamu akan belajar beberapa cara untuk tumbuhan membiak. Rasanya minggu lepas kamu dah baca kan? Dan kamu dah tonton video yang cikgu bagi. Okey, yang pertama, cara pembiakan tumbuhan yang pertama adalah melalui daun. Yang kedua, melalui anak pokok. Yang ketiga, melalui biji benih. Yang keempat, keratan batang. Yang kelima, batang bawah tanah. Dan yang keenam, melalui spora. Okey, kita tengok satu-satu ya, macam mana tumbuhan ni membiak menggunakan bahagian-bahagian yang cikgu tunjukkan dalam slide ini. Pertama, melalui daun. Bagaimana caranya tumbuhan boleh membiak melalui daun? Okey. Sesetengah tumbuhan dia tak ada biji benih. Dia memang tak menghasilkan biji benih, dia tak menghasilkan buah. Dia tak menghasilkan bunga. Jadi macam mana cara dia membiak? Dia terpaksa membiak melalui daun. Daun pokok ni dia dah ada nutrisi ataupun nutrien dia yang sendiri. Jadi anak-anak pokok yang tumbuh dekat tepi-tepi daun ni, dia menggunakan nutrien daripada daun induk ni untuk mendapatkan zat ataupun nutrien bagi membuat makanan untuk membiak. Apabila daun pokok ini jatuh ke tanah, daun yang kecil-kecil ni ya, bila dia jatuh ke tanah, tunas yang baru yang berada pada hujung daun akan menjadi pokok yang baru. Kalau perasan dekat daun yang kecil-kecil di tepi daun induk ni, jadi tumbuh akar. Jadi bila dia gugur jatuh ke tanah, akar tu akan masuk ke tanah. Dan proses seterusnya daripada anak pokok menjadi pokok induk yang baru akan berlaku. Okay, itu cara tumbuhan membiak melalui daun. Antara contoh tumbuhan yang membiak melalui daun, yang pertama pokok viral. Biasanya tumbuhan yang membiak melalui daun ni macam yang cikgu cakap tadi, dia tak ada bunga, dia tak ada buah dan dia tak ada spora. Jadi dia kena membiak melalui daun. Yang pertama pokok Sansevieria, pokok viral ni kita panggil pokok Sansevieria. Yang kedua pokok setawar. Ni pokok setawar. Pokok setawar ni dekat tepi-tepi dia ada daun kecil-kecil. Nanti daun yang kecil-kecil ni akan okay, yang ketiga pokok bigonia. Pokok bigonia ni contoh pokok bigonia. Dia membiak melalui daun. Tapi pokok bigonia dengan pokok viral ni, pokok Sansevieria ni dia tak ada daun kecil-kecil dekat tepi dia macam pokok setawar. Pokok setawar dia ada tunas baru yang tumbuh di sekitar daun induk. Pokok Sansevieria dia akan tumbuh sendiri daun daripada kelopak daun yang lain. Dia tumbuh daun yang baru. Sama juga dengan pokok bionia. Okey, yang ketiga. Jadi yang pertama kan, ni yang kedua. Melalui anak pokok. Setelah tumbuhan ini berbuah dan ditebang, anak pokoknya masih ada lagi tinggal dekat tanah. Awak tahu kan, pokok pisang dia hanya berbuah sekali sahaja. Jadi bila dia dah berbuah, kita kena tebang pokok dia, pokok induk dia. Tapi walaupun kita dah tebang pokok induk dia, anak pokok dia masih ada di sekitar pokok induk tu. Jadi anak pokok tu akan membesar dan tumbuh di sekeliling pokok induk tu menjadi pokok pisang yang baru.
Okay, selain daripada pokok pisang, ni contoh tumbuhan lain yang membiak melalui anak pokok. Pokok nenas, pokok buluh dan juga pokok keladi. Pokok keladi viral tu pun dia membiak melalui anak pokok. Okey, jangan kamu keliru antara pokok buluh, pokok tebu dengan pokok ubi kayu. Biasa bila menjawab soalan, murid confuse dengan gambar pokok buluh, pokok ubi kayu dan pokok tebu. 3 pokok ni dia mempunyai cara pembiakan yang berbeza ya. Kalau pokok buluh, awak cam daun dia macam mana? Daun dia bercabang-cabang macam ni, batangnya lebih tirus, lebih sempit. Pokok buluh dia membiak melalui anak pokok. Pokok ubi kayu dan juga pokok tebu dia membiak melalui keratan batang. Jadi tak sama ya, pokok buluh dengan pokok ubi kayu dan juga pokok tebu. Kamu kena ingat 3 pokok ni, walaupun rupanya lebih kurang serupa tapi cara pembiakan mereka berbeza. Buluh melalui anak pokok. Okey, seterusnya pokok yang membiak melalui bibit benih. Tanaman yang dibiakkan melalui bibit benih biasanya adalah tanaman yang semusim. Bunga biasanya menjadi buah yang mengandungi bibit benih. Dalam bunga tu, bila bunga tu dah gugur, duduk bunga tu akan berubah menjadi buah. Dalam buah tu ada biji benih. Dan apabila kita tanam biji benih tu akan bercambah menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya kat sini pokok cili, pokok jagung, pokok padi. Okey, ini contoh tumbuhan yang membiak melalui biji benih. Biasanya pokok buah lah yang ada biji benih. Mangga, durian, rambutan. Dan ada juga pokok bunga yang membiak menggunakan biji benih ya. Contohnya bunga matahari. Okey, seterusnya cara pembiakan melalui keratan batang. Sesetengah tumbuhan perlukan jangka masa yang panjang jika ditumbuhkan dengan biji benih. Maksudnya kalau kita tanam pokok ni guna biji benih, terlalu lama masa yang diambil untuk pokok yang baru tumbuh. Jadi untuk kita mempercepatkan lagi pertumbuhan pokok tersebut, kita gunakan kaedah keratan batang. Iaitu kerat secara menyerong batang pokok tersebut dan tanam di dalam tanah. Jadi daripada keratan batang tu akan tumbuh pokok induk yang baru. Contoh dekat sini pokok bunga raya dan juga pokok tebu. Dan contoh yang lain ada banyak sebenarnya yang boleh membiak melalui keratan batang. Pokok-pokok ni kita biasa jumpa di rumah. Jangan tak tahu ya, mereka membiak melalui keratan batang. Yang pertama, pokok puding, pokok bunga kertas, pokok bunga siantan ataupun bunga izora, pokok bunga raya, pokok ati-ati dan juga pokok bunga loceng. Semua pokok ni boleh membiak melalui keratan batang. Dan juga pokok ubi kayu serta pokok bunga ros. Kita boleh kerat batang dia dan tanam. Kita tumbuh pokok induk yang baru. Yang seterusnya, ada pembiakan melalui batang bawah tanah. Batang bawah tanah ni bukan batang dia yang panjang tu ya. Batang bawah tanah ni maksudnya ubi dia. Ataupun umbisi dia, tuber dia, rhizome dia yang ada bahagian akar dia. Itu kita panggil batang bawah tanah. Batang bawah tanah ni kita tanamkan di dalam tanah. Pada batang bawah tanah ni, iaitu dia punya ubi ni, ada banyak kanji yang boleh jadi tempat simpanan bagi tumbuhan. Tarik soalan. Thank you. Kemudian tunas batang bawah tanah tu dia akan membesar dan menjadi tumbuhan yang baru. Jadi tumbuhan yang baru tu dia dapat zat daripada kanji yang diperolehi daripada batang bawah tanah. Contoh tumbuhan yang membiak melalui batang bawah tanah tadi, yang pertama tadi lobak merah, lobak putih, ni bawang putih, halia, kunyit,
Apa lagi? Lengkuas, ubi, Kayu. ubi kentang. Ubi kayu keratan Batam ya. Tapi ubi kayu tu boleh juga ditanam menggunakan ubi dia, cuma lambat sikit nak tumbuh. Kalau guna batang dia lagi cepat. Okey, yang seterusnya, cara pembiakan melalui spora. Okey, pokok yang macam mana yang membiak melalui spora ni? Biasanya pokok yang membiak melalui spora ni, dia tak ada bunga, dia tak ada buah, dia tak ada biji benih. Jadi dia perlu bergantung kepada spora untuk membiak. Dekat daun tu dia ada macam sebut-sebut halus. Kalau kita perhatikan dengan tanpa pembesar, ada sebut-sebut halus macam dalam gambar ni. Itu adalah spora. Itu dipanggil spora. Jadi tumbuhan yang tidak berbunga biasanya membiak melalui spora ataupun tadi melalui daun ya. Tapi kalau daun tu tak ada benda-benda, kalau daun tu ada spora, jadi dia membiak melalui spora lah. Okay, contoh tumbuhan yang membiak melalui spora adalah pokok paku pakis, pokok paku langsuyar. Pokok paku pakis dengan langsuyar ni samalah, sama spesies pakis. Okey, pokok lumut dan juga pulat ataupun cendawan. Pulat dan cendawan dia tak ada bunga. Dia tak ada bunga, dia tak ada buah. Tapi dia ada spora. Dekat sini cikgu nak nasihatkan pada murid yang ada penyakit asma ataupun semput, tolong jauhkan diri daripada pokok yang mempunyai spora. Sebab biasanya murid yang ada asma ataupun individu yang ada asma ni disensitif dengan debunga dan juga spora ni. Alah. Sorry cikgu tertekan ni. Okey. Topik seterusnya, kepentingan pembiakan tumbuhan. Tadi tentang pembiakan tumbuhan. Yang lepas punya topik. Okay, jadi topik hari ni adalah saya nak terangkan tentang kepentingan pembiakan tumbuhan. Apa dia kepentingan untuk tumbuhan ini membiak kepada benda hidup yang lain. Okey, kita tengok video ni ya. Kalau tak nampak bagi tahu ya. Video ni cikgu kena gunakan internet. Sekejap. Cikgu nak share video. Kamu tak nampak kan video ni kan? Nampak tak? Tak nampak kan? Tak nampak. Sekejap ya, cikgu share. Tak nampak. Tak nampak pun cikgu. Ya, sabar nak share dulu. Okay. Mantap video. Tak presenting yang ni. Kak cikgu kena share entire screen lah kalau macam tu. Tiga. Okey. Sekejap cikgu buka balik video tadi. Okey, nampak tak video? Nampak. Nampak. Sekejap ya, iklan. Nampak. Tak nampak. Nampak tak video ni? Nampak eh? Ada yang tak nampak ke? Nampak. Saya nampak. Okey, ada yang tak nampak?
nampak tak video ni? Nampak. Nampak. Nampak ya? Tak. Ada tak? Nampak. Nampak. Okey, nampak ke tak eh? Siapa nampak video yang tadi? Siapa nampak video ni yang tadi? Zaman tak nampak. Okey, sekejap. Nampak. Nampak. Kejap. Monster Mash presents Expedition Below Deck. Let's begin. What is Mana video tu? counting on? We start with a bigger number, 5. Tak nampak. Okey, nampak tak video ni? Ni tak nampak lagi ke? Okey, yang tak nampak tu, yang tak nampak tu awak kena klik pada apa ni pin tu. Pin dekat atas skrin awak tu. Dia ada bentuk macam paku tekan. Awak kena klik pada pin tu. Dia bukan loceng, Dia bukan loceng, dia bentuk macam paku tekan tu. Klik dekat tu. Mana? Dah nampak tak video? Nampak dah. Okey, kalau dah nampak, tolong mute mic kalau tak dengar video ni. Pembiakan tumbuhan. Mutekan mic masing-masing ya. Terdapat 4 kepentingan pembiakan tumbuhan, iaitu sumber makanan, tempat perlindungan, sumber oksigen, dan sumber kayu. Mari kita lihat satu. Okey. Cikgu terangkan semula ya. Okey, dalam ni diterangkan ada 4 kepentingan pembiakan tumbuhan. Yang pertama adalah untuk sumber makanan. Yang kedua, untuk menjadi tempat perlindungan. Yang ketiga, sumber oksigen. Dan yang keempat, sumber kayu. Mari kita lihat satu persatu kepentingan pembiakan tumbuhan. Makanan merupakan keperluan asas benda hidup. Oleh sebab tumbuhan membiak, maka haiwan dan manusia akan mendapat sumber makanan berterusan. Okey, dalam tu cikgu ni cuba cakap yang oleh kerana tumbuhan ni sentiasa membiak, jadi manusia dan haiwan tak akan putus makanan. Sumber makanan ni bukan untuk manusia dan haiwan sahaja ya, tapi juga untuk tumbuhan yang lain yang kita panggil tumbuhan parasit. Yang mana dia duduk menumpang dekat tumbuhan lain untuk mendapatkan zat dan nutrien. Contohnya cendawan, pokok pakulang suyar, dan pokok-pokok yang menumpang yang lain, pokok duit-duit, lumut dan sebagainya.
Okay, cuba awak bayangkan kalau tiba-tiba tumbuhan tu dia berhenti membiak, dia tak dapat membiak. Tapi kita tetap makan tumbuhan. Haiwan tetap makan tumbuhan. Lama-lama sumber makanan kita akan habis. Haiwan yang makan tumbuhan tak ada sumber makanan. Jadi haiwan yang makan tumbuhan akan mati. Bila haiwan yang makan tumbuhan akan mati, manusia akan terputus bekalan makanan. Sebab apa? Sebab tumbuhan pun kita tak dapat nak makan, haiwan pun dah mati, kita tak dapat nak makan. Ya? Okay, kita tengok seterusnya. Pokok adalah antara habitat haiwan. Kerana tumbuh-tumbuhan membiak, haiwan boleh mendapat tempat perlindungan baru apabila habitatnya dimusnahkan. Kan? Okey. Yang kedua tentang tempat perlindungan. Pokok adalah tempat perlindungan bagi haiwan-haiwan yang tertentu seperti burung, monyet, tupai dan sebagainya. Pokok juga adalah tempat teduhan bagi segelintir tumbuhan yang menumpang. Macam yang cikgu cakap tadi ya. Tumbuhan parasit yang menumpang di pokok lain. Cendawan, pokok duit-duit, pakulan suyar dan sebagainya. Oksigen diperlukan oleh haiwan dan manusia semasa bernafas. Oleh sebab tumbuh-tumbuhan membiak, maka akan sentiasa ada bekalan oksigen. Ketiga, tumbuhan adalah sumber oksigen kepada manusia dan juga haiwan. Semasa bernafas, tumbuhan ni akan membebaskan gas oksigen. Jadi manusia dan haiwan dia akan sedut gas oksigen ni untuk bernafas. Kalau tumbuhan tak membiak, jadi manusia dan haiwan akan kekurangan udara oksigen untuk bernafas. Okey, siapa yang buka mic tu tolong mute-kan mic. Di bawah. Bawah dah ada. Tolong mute mic Pokok-pokok di hutan juga membekalkan sumber kayu. Kerana tumbuh-tumbuhan membiak, akan ada bekalan kayu untuk membuat kerabut. Okey, pokok juga merupakan sumber kayu. Kayu ni bukan guna untuk buat perabot saja. Untuk kerja-kerja pembinaan pun memerlukan perabot. Pokok juga boleh digunakan sebagai sumber ubat-ubatan. Siapa yang buka mic tu? Jadi manusia menggunakan herba-herba daripada tumbuhan untuk membuat ubat-ubatan selain daripada untuk membuat perabot. Atau lebih lanjut itu tadi Ustaz. Follow di sini. Okey, itu saja ya. Okey, kita buat kesimpulan berdasarkan apa video yang awak tengok tadi. Apa dia 4 kepentingan pembiakan tumbuhan yang awak dapat belajar tadi. Yang pertama, siapa boleh jawab? Yang pertama apa? Yang pertama tinggal Sumber makanan. Ya, bagus. Yang pertama, siapa yang jawab tu? Amar ya? Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua? Membekalkan udara. Perlindungan. Sebagai tempat perlindungan kepada setengah haiwan. Jadi,
Sumber oksigen. Sumber oksigen. Yang keempat, yang keempat apa? Tempat kandungan, sumber makanan, sumber oksigen. Yang terakhir tadi? Sumber kayu. Ya, sumber Kayu. kayu. Bagus. Semua dah dapat ya. Satu lagi yang cikgu sebut tadi, sumber ubat-ubatan. Okey, ini kepentingan pembiakan tumbuhan. Untuk mengekalkan sumber makanan sebagai habitat semula jadi hidupan. Habitat itu tempat perlindungan lah ya. Habitat dan perlindungan itu benda yang sama. Untuk mengekalkan bekalan oksigen dan juga sebagai sumber kayu untuk membuat perabot dan juga bahan binaan. Okey, ini ada sedikit kuis ya. Cara pembiakan tumbuhan. Okey, yang ini tadi pokok apa tadi? Pokok setawar. Pokok setawar membiak melalui apa? Ha? Daun. Daun. Okey, yang ni membiak melalui apa? Tembikan. Ha? Tak nampak gambar. Tak nampak gambar. Ya, Tak nampak gambar. Tak ada gambar. Nampak. Cikgu tak share Tak screen. nampak. Okey, yang ni tembikan. Tembikan membiak melalui biji benih. Okey, yang ni pokok halia. Halia membiak melalui apa? Batang batang. Batang bawah tanah. Batang bawah tanah. Ya, batang bawah tanah. Okey, yang ni pokok pisang. Pokok pisang membiak secara Anak Anak okey, yang ni pokok ubi kayu. Pokok ubi kayu membiak secara keratan batang. Pokok ya, keratan batang. Okey, dan batu pakis. Batu pakis membiak secara pandai semua. Yang ni jawapannya dah ada atas ni. Tuliskan apa cara membiarkan tumbuhan tersebut. Pokok tebu, dia membiak secara batang bawah tanah. salah. Bukan batang bawah tanah. Batang. Tebu ni ada ya, keratan batang. Keratan batang ya, pokok tebu dia tak ada batang bawah tanah. Dia kita potong batang dia, kita tanam batang dia. Jadi pokok tebu membiak secara keratan batang. Pokok pisang membiak melalui apa tadi? Anak pokok. Cendawan. Labu? Ya, labu biji benih. Pokok setawar? Daun. Halia? Batang bawah tanah. Okey, bagus. Batang bawah tanah. Seterusnya tentang topik kepentingan pembiakan tumbuhan tadi ya. Tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama ni apa kepentingan suara cikgu. Okey. Gambar yang pertama ni. Pilih kepentingan dia untuk apa? Mana satu kepentingan dia untuk gambar yang pertama ni? Sumber makanan. Sumber makanan. Cuba tengok ni. Sumber ubat. Nampak ni ada buah ubat ni.
Jadi kita ambil herba daripada tumbuhan, tumbuk-tumbuk buat ubat. Okey, yang kedua. Apa ni? Ingat je. Habitat. Bukan untuk haiwan lain. Habitat. Okey, apa yang ketiga? Sumber makanan. Sumber makanan. Bekal oksigen. Bekal oksigen. Sumber kayu. Jadi sekarang kamu Cikgu tak dengar. Okey, tolongan masing-masing. Kalau nak dengar kita mute mic kan? Mute mic. Nurin, mute mic. Cikgu muka surat berapa? Nanti dulu cikgu nak semua orang mute mic. Tutup mic. Tak ada suara cikgu. Okey, tutup mic ya. Okey, buka muka surat 47. 47. Dah. 47 ya. Dah cikgu dah. Dah off mic. Dah. Faris. Faris. Off mic. Okey. Macam mana nak buat dia? Awak tak payah on mic dengar je cikgu cakap. Dia suruh senaraikan kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan yang dapat kamu kenapasi berdasarkan rajah di atas. Okey, tadi dalam video tadi kita dah belajar tentang 4 kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan, betul? Okey, jadi dekat sini kamu senaraikan saja apa dia 4 kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan yang kamu dah belajar. Contohnya, nampak orang ni. Orang ni tengah buat apa? Dia sedang menarik nafas. Jadi dekat sini apa dia kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Membekalkan oksigen. Itu dia lah, membekalkan oksigen. Yang ni, nampak tak ada kerusi meja ni? Jadi apa peranan tumbuh-tumbuhan dekat sini? Bekalan kayu. Membekalkan kayu untuk perabot. Kalau awak tak ingat, awak boleh rujuk balik slide yang cikgu bagi sebelum ni. Ni. Slide yang cikgu tunjuk sebelum ni. Nampak tak ni? 4 kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan ni. Jawapannya ada dekat sini. Okey. Kamu juga boleh rujuk dalam buku teks kamu. Muka surat yang cikgu suruh baca tadi. 74 dan juga 75. Tapi janganlah salin ayat dia panjang-panjang lebar tu. Kalau awak nak ayat yang pendek, awak ambil yang ni. Baca yang ni, yang dalam kotak biru ni. Yang ni ayat pendek dia. Kamu boleh jawab berpandukan ayat di dalam kotak biru ni. Bahagikan dia kepada 4 kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, itu untuk muka surat 47. Satu lagi cikgu nak kamu buat muka surat 48. Muka surat 48 ni senang je. Kamu hanya perlu gariskan jawapan yang betul. Pilih antara dua ni, apa jawapan dia. Contohnya nombor 1. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk membekalkan apa? Membekalkan sumber makanan ke sumber air. Gariskan jawapan yang betul. Okey, boleh faham? Boleh. Boleh. Ada tak sesiapa yang nak tanya soalan? Boleh. Okey, andai kata kamu buat ulang kaji pada buku yang lain, buat latihan pada buku yang lain dan ada yang kamu tak tahu apa cara pembiakan dia, senang je. Search je dalam Google. Kamu type
cara pembiakan pokok bunga kertas katakan. Type je dekat Google, dia akan keluar apa cara pembiakan dia ya. Jadi sekarang ni ilmu ada dekat mana-mana. Tapi kalau kamu susah nak search internet, kamu boleh tanya terus kepada cikgu ya bila masa. Okey, setakat ni itu saja sesi PDPR dari cikgu. Cikgu nak ambil gambar dulu semua ya. Lepas ni cikgu ada kelas lagi sekali dengan tahun 1 yang tercecer tadi. Okey. Ini semua, tak semua masuk ni. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey. Terima kasih ya kerana join hari ini. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye.